Ini sama-sama kita akan mendengar ada panel yang kedua, Tuan Haji Razman yang akan mengupas apakah cabaran sebenarnya yang berlaku dalam merealisasikan perpaduan Malaysia. Apakah cabaran-cabaran dalam kita nak merealisasikan perpaduan di Malaysia ini yang melibatkan bangsa Melayu, orang Islam? Mungkin Tuan Haji dapat memberikan penjelasan dengan segala hormat, dipersilakan. Silakan Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saya muliakan Ustaz Al-Fadhil Moderator, Ustaz Rusyidi yang berusaha, Ustaz Wan Tarmizi Abdul Aziz, Ustaz Lukun Nursi, PPSR, Pertubuhan Pendukung Sekolah Agama Rakyat Negeri Perak, Usaha Ustaz Agus bin Sulam, rakan ahli panel Ustaz Zamri Hashim Timbalan Mufti yang juga merupakan yang ketua ISMA Ipoh, Ustaz Syahid Latif Esko Abin, seterusnya para ustaz dan ustazah daripada seluruh negeri Perak. Dan bersyukur alhamdulillah hari ini saya dapat bertemu dengan sahabat semua dan duduk berforum di sini. Walaupun baru tidak dapat soalan dan kemungkinan penjelasan itu tidak berapa jelas, tadi saya cubalah untuk bersama-sama dengan sahabat semua. Tajuk forum kita pada hari ini, kalau kita lihat, itu perpaduan ummah di antara realiti dan fantasi. Nak memadukan ummah satu, dia buat persoalan realiti boleh ke tak menjadi real, menjadi nyata, ataupun ianya hanya fantasi saja, mimpi indah saja. Ini yang kita nak bincangkan pada hari ini, untuk menyatukan ummah yang berada siapkan ini, menyatukan ummah ini, realitinya boleh ke tidak, ataupun ianya hanya satu fantasi, satu hanya percakapan saja. Ini persoalan yang berada. Jadi kalau kita lihat bahawa ke dalam persoalan ini, tajuk yang dibagi itu, soalan yang dibagi, apakah cabaran sebenar untuk kita merealisasikan perpaduan antara Melayu Islam di Malaysia? Apakah cabaran sebenar? Jadi saya nak merujuk dulu kepada sepotong ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu min ba'dukum li ba'din adu. Al-ayah. Lalu keduanya, itu Adam dan Hawa digelincirkan oleh syaitan keluar daripada syurga dan firman Allah, turunlah kamu, sebahagian daripada kamu menjadi musuh di antara satu sama lain. Ini nas bahawasanya apabila Allah mengarahkan bahawa Nabi Adam dan Hawa turun ke dunia ini, dia kata bahawa di antara kamu adalah musuh. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala kata musuh di antara satu sama lain, apa formula kita nak menyatukan? Nak menyatukan ummah ini, apa formula yang kita kena ambil? Fitrah penyajiannya dah macam tu dah. Apa cabarannya sekarang kita nak menyatukan di dalam keadaan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini bermusuh di antara satu sama lain. Dalam dunia pada hari ini telah disegmenkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita tahu, dipisahkan melalui negara. Permusuhan di antara negara satu part, dipisahkan melalui bangsa satu part. Cina, Melayu, India dah dipisahkan, tak boleh bersatu. Duduk dalam satu negara pun tak boleh bersatu. Masuk pula di dalam bangsa Melayu yang untuk gugusan bahasa Melayu. Orang ini Rawa, orang ini Jawa, orang ini petani, orang ini Perak, orang ini satu bab lagi.
Masuknya di dalam bangsa Melayu itu pula cukup. Ini keluarga si A, ini keluarga Tengku, ini keluarga Wan, ini keluarga ni. Bila dalam perbincangan nak menyatukan, dia beri kepada kelompok-kelompoknya tersendiri balik semua. Ini cabaran yang ada pada kita untuk menyatukan keadaan ini. Ini yang kita lihatkan situasi yang sebenar. Apabila mencari masalah untuk menyatukan, mula-mula kita cakap soal untuk menyatukan bangsa Malaysia, Melayu, Cina, India, oh tak boleh, Cina kena bagi sekian, India kena bagi sekian. Yang ini dah satu masalah. Menyatukan bangsa Melayu Islam, oh ini tak boleh, ini kumpulan ini kumpulan ini kumpulan ini salah satu daripada bangsa dan sebagainya. Dan yang paling utama cabaran yang duduk ada pada kita ini adalah yang seperti mana yang dia katakan Al-Fadhil panel yang pertama itu fikrah pemikiran. Ini masalah fikrah pemikiran. Sekarang ini tidak boleh bersatu kerana apa? Apabila melihat sesuatu perkara, menyelesaikan suatu masalah atas alasan apa yang diambil, panduan apa yang diambil untuk menyelesaikan masalah. Ini yang menjadi fikrah, ini yang menjadi. Sebab itu di dalam pertubuhan ataupun di dalam Malaysia ini sendiri, orang Melayu ini sendiri tak cukup untuk menyatukan ummah. Kerana apa? Sekarang ini pertubuhan Islam, gerakan Islam yang dulu ada dalam Malaysia ini ada apa? Di atas ini saja ada PAS, ada ISMA, ada ABIN, ada dulu Akam, ada Tabligh, ada apa? Di mana? Kenapa jadi begini? Dan bolehkah ini yang nak bawa Islam ni duduk persatu saja? Yang ada fikrah Islam yang nak bawa Islam ini pun dah tak boleh duduk semeja. Tak boleh menakdari satu titik. Ini cabaran yang utama. Cabaran yang utama sebab mereka ada pemikiran mereka sendiri, mereka mungkin ada ijtihad mereka sendiri, masing-masing ada ijtihad mereka, yakin dengan ijtihad mereka. Maka inilah cabaran utama kepada kita untuk menyatukan. Bagi kelompok lebih besar lagi, ini gerakan bawah saja, kelompok yang lebih besar lagi kita ambil. Ini kepatian dan sebagainya. Ini adalah satu lagi yang menjadi halangan ataupun cabaran utama untuk umat Malaysia ini bersatu. Pokok yang kita asalnya, apabila segala-galanya perkara asasnya, kita tidak ambil panduan yang dibawa oleh Nabi SAW yang diceritakan di dalam Al-Quran. Ini pokok asas, cabaran yang utama. Yang kita kata boleh mengatakan bahawa rata-rata, kita pukul rata, kita jangan cek orang, kita cek diri sendiri. Rata-rata penduduk yang namanya Islam yang duduk ada, sejauh mana yang dia mengetahui ayat-ayat larangan, ayat-ayat perintah yang turun dia buat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik yang ada dalam harakah perjuangan ataupun tidak ada dalam harakah perjuangan, kita sebagai orang persaingan, sejauh mana yang kita tahu perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, dan sejauh mana yang kita tahu hadis Nabi SAW yang menjadikan, yang wajib menjadi panduan ketika kita buat keputusan di dalam semua hal, bukan dalam satu hal, semua hal. Tidak ada terkecuali nak buat ini, apa kata nasnya, apa kata hadisnya. Nak buat ini, apa kata nasnya. Nak buat ini, apa kata, tidak ada terkecuali. Tidak ada terkecuali. Jadi apabila di dalam sekarang ini yang kita lihat sekarang, di atas dasar krisis kepimpinan ini, krisis fikrah ini, krisis keyakinan ini, minta maaf kita kata rata-rata kita yang nakkan Islam, cintakan Islam, mereka ini memegang jawatan-jawatan untuk membuat keputusan. Apabila dia membuat keputusan berdasarkan kepada akal dia, ijtihad dia, dan malangnya pada kebanyakan yang ada sekarang, keputusan dibuat bukan berasaskan kepada nas Quran, tidak berasaskan kepada dia fikir logik. Contoh yang lebih besar sikit kita bagi, keadaan sekarang yang ada, keadaan di masyarakat sekarang yang semua orang tak boleh nafikan, masalah anak lahir tanpa status. Yang kita kata buat sukatan statistik, tiap-tiap 2 minit ada 2 orang yang lahir anak tanpa status.
yang dilahirkan oleh anak orang Islam umur di antara 10 hingga 20 tahun, masih mentah. Apa jalan penyelesaiannya? Apa jalan penyelesaiannya? Apabila seorang membuat keputusan, kita okey, ini kita buat penyelesaian, sepatutnya kita buat macam ni untuk menyelesaikan, mengelakkan keadaan kezaliman. Sebab kita buat satu sekolah, contoh, untuk mengumpul, contoh, bukan kita nak beli mana pihak, contoh. Jadi bila di dalam keadaan ini timbul, ini tak betul, perkara ini tak betul. Bila tak betul, dia kata apa tak betul, mana logik? Dia berhujah dengan logik dia, yang sini berhujah dengan logik dia, tanpa berpandukan kepada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak bersatu macam mana? Nak bersama macam mana? Inilah cabaran utama. Kalau kita sekarang ini, mungkin kejap lagi ada round kedua, kita boleh perjelaskan lagi sebab warningnya. Sekarang ini pokoknya sekarang, kalau semua kita redha, kita semua tahu petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, segala tidak tanduk perbuatan, perkataan, tindakan, keputusan adalah berdasarkan kepada nafs. Semua orang Islam ini insya-Allah boleh bersatu. Kalau tidak berpandu kepada itu, saya ada pendapat saya, dia ada pendapat dia, dia ada pendapat dia, tak akan boleh berpadu. Dan inilah cabaran utama yang saya lihat pada ni. Wallahu a'lam.